Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bersua lagi menerusi Ruang Bicara untuk malam yang istimewa malam ini, malam di mana bertemunya Ramadan dan Syawal. Selamat tinggal Ramadan dan selamat datang Syawal. Telah pun selesai sebulan kita mengimarahkan Ramadan dan sekarang kita nak memeriahkan Syawal pula. Saya Wan Syarina, terima kasih untuk anda yang setia menonton siaran Bernama TV. Jadi kalau malam-malam raya macam ni semua orang tengah sibuk ni, kita kena siaran kan? Takkanlah saya seorang. Saya mesti ajak juga orang lain bersama-sama dengan kita di rumah Ruang Bicara ni. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada dua tetamu sekarang ini bersempena dengan Ruang Bicara khas Syawal. Saya ada pertamanya Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, pengerusi Lembaga Pengelola DBP, merangkap pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM. Apa Datuk Seri? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana bersama-sama kami Datuk Seri. Dan dah siap lah tu, semarak dia tu dah ada bersama-sama datang dengan kita malam ni. Semangat itu berada sepanjang tahun. Itulah dia, tak pernah hilang macam tu. Okey, yang keduanya ialah Encik Adin Ho, pengasas pusaka, penulis dan wartawan. Terima kasih juga kerana bersama-sama dengan kami Tuan. Terima kasih atas undangan. Saya sangat bertuah lah dapat bersama pada hari yang mulia ni. Ya, silakan kalau nak menjamu selera sambil walaupun lemang ketupat belum masak lagi. Kabarnya Syahmi tengah duduk bakal lemang kat luar sana. Kita tunggu lepas ni mungkin kalau datang. Tapi malam ni kita nak cakap pasal banyak perkara lah. Tapi mungkin mula-mula sekali nak memposisikan bicara kita pada malam ini ialah berkenaan dengan membudayakan Aidilfitri itu. Aidilfitri pembudayaan indah. Dan kalau bercakap tentang Aidilfitri, Syawal, tentu saja kita tahu ia tuntutan agama. Tapi kan Datuk Seri, berbaju bersih, berpakaian khusus untuk sambutan raya itu agama. Tapi kita semua nak baju baru, baju yang cantik, yang nampak indah dipandang, bersalaman di hari raya, dapat duit raya, makanan pelbagai. Itu semua saya kira budayanya yang kita bawa bersama-sama berkurun berzaman lamanya untuk sambutan Syawal. Sebab tu sangat penting untuk kita lah sambutan Syawal. Tambah-tambah tahun ini tahun yang pertama dalam masa 2 tahun ini kita paling hampir saya kira dengan kemeriahan Syawal sebelum kita mengenal pandemik. Jadi kalau kita nak memahami bagaimana kita boleh memaknakan budaya Aidilfitri itu dalam masa yang sama tidak melangkaui batasan agama dan juga mengekalkan tradisi kita. Datuk Seri yang pertamanya. Baik, terima kasih. Budaya dan agama tidak terpisah. Maka itu ada dalam ungkapan kita, adat berdiri dengan syarak, syarak bersama dengan kitabullah. Jadi ikatan antara agama dengan budaya itu sangat penting dan perlu difahami oleh masyarakat agar seperti kata Wan tadi tidak melangkau adat, tidak melangkau agama. Jadi pokok agama itu menjadi tuntutan dan namanya pun Aidilfitri, iaitu hari raya berkaitan dengan soal kelahiran fitrah. Sudah kita berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan, maka diharapkan pada sambutan awal Syawal kita menjadi fitrah, menjadi kembali bersih dengan amal ibadat, dengan zakat, pemeriksaan harta. Jadi dalam kaitan itu memang kita mesti meraihkan budaya kita. Tuhan menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa dengan pelbagai bahasa, pelbagai adat, istiadat itu tidak pernah dilarang oleh agama. Oleh sebab itu jangan kita menafikan keperluan adat dan budaya, kerana kita bangsa yang bertamadun sudah ribuan tahun. Jadi soal pakaian sebagai contoh tadi, syarak menetapkan pakaian yang bersih. Tapi juga dalam hadis Nabi dituntut agar kita memakai pakaian baharu untuk melahirkan rasa gembira dan persiapan makanan juadah istimewa. Itu semua artinya kita mengisi keperluan jasmani, keperluan rohani kita juga dengan perasaan yang gembira, syukur kepada Allah SWT. Maka itu dilahirkan juga melalui adat, budaya, pakaian, makanan, hiburan dalam konteks yang tidak terlarang. Ziarah-menziarahi itu juga tuntutan agama. Pada zaman saya kecil dulu memanglah soal kemestian ziarah sampai seluruh kampung seperti itu adat, tetapi adatnya juga pertunjukan agama menyarankan kita bersilaturahmi, ya. Betul. Jadi kalau kita nak fahamkan agama itu ialah akarnya, ialah rangkanya, tapi yang mengisinya itu ialah adat dan budaya kita. Cik Adin istimewa sebenarnya juga sebab kita pun kalau masa-masa biasa kita tak ada segmen-segmen pecahan segmen, tapi malam ni sebab malam yang istimewa, penerbit kata nak pecahan segmen. Jadi yang segmen yang pertama ni namanya hulu lain parang lain, dahulu lain sekarang lain. Jadi mesti nak kena sentuh jugalah yang pasal itu. Cik Adin sebagai seorang budayawan juga dan ada pengalaman yang saya kira sangat unik kerana membesar di Kelantan.
Saya membesar di Kuala Lumpur Okey, sebenarnya. membesar di Kuala Lumpur. Okey, tapi dekat dengan budaya Kelantan juga. Sangat dekat dengan. Okey. Sangat rapat akrab. Itu yang kita nak sentuh juga, sebab kalau di Kelantan tu adat dan budayanya tu memang dipentingkan lah, terutamanya pada perayaan seperti perayaan Aidilfitri. Jadi mungkin kalau boleh Cik Din berikan sedikit cerita berkenaan dengan sambutan Aidilfitri ini, sebagai seorang pemerhati melihat bagaimana ia dibudayakan dengan cantik dan indah. Ya, sebenarnya Aidilfitri ini banyaklah berakar dalam kenangan saya. Saya diperbesarkan di Kuala Lumpur. Tapi selama 30 tahun ni agak intim lah dengan budaya Kelantan, dengan organ Kelantan kita. Dan tapi sebenarnya saya diperbesarkan oleh orang Melayu yang duduk bermastautin di rumah kita, yang menjaga saya lah. Jadi di rumah saya nama pendek saya pun Din sebenarnya, ya. Dan nama saya Edin itu datangnya dari Adin. Itu kebijaksanaan ayah saya. Jadi kenangan Hari Raya ini sangat bermakna bagi saya lah, sebab sejak budak kecil memang suasana di rumah saya, rumah yang bukan Islam kononnya, tetapi ada makcik saya Rahma dengan keluarga dia sendiri. Jadi saya banyak mengikutilah ke pembudayaan tu dalam rumah saya sendiri. Jadi di Kelantan ni sebenarnya saya tak pulang pada Hari Raya ke Kelantan sebab agak sesak sekarang ni. Dan kali ini selepas 2 tahun kita berkurung sudah pasti ada. Tapi dalam seminggu 2 lepas tu saya jumpalah ibu saya, keluarga saya di Kelantan. Cakap pasal sesak di Pantai Timur di Kelantan terutamanya, kawan-kawan saya di Kelantan katalah mereka, kalau biasa persiapan raya seminggu sebelum, mereka 2 minggu sebelum dah kena beli siap-siap dah, sebab nanti orang balik jam lagi tak boleh nak keluar rumah. Aduh. Okey, mungkin nak sentuh sikit tentang itu sebab kita nak bercakap tentang dahulu lain sekarang lain. Datuk Seri, nostalgia raya yang bermakna. Mungkin boleh kongsikan dengan kita juga malam-malam Betul. ini. Sekarang ini zaman berubah, barangkali ada perubahan yang perlu, tapi ada juga perubahan yang tampaknya perlu dinilai balik lah. Pada zaman dulu seperti saya katakan tadi, ibu bapa saya mewajibkan saya berkeliling kampung. Kerana dalam kampung itu bukan soal kaum kerabat saudara mara saja, seluruh anggota karya ataupun kampung itu dianggap semua saudara. Saya akan ditanya, sudah pergi ke rumah si Anu? Kalau belum pergi, esok kena pergi. Jadi saya biasanya 3 hari berturut-turut Hari Raya saya itu penuh dengan ziarah ke seluruh kampung, sampai melecet kaki dengan pakai kasut baru kan. Sampai melecet kaki. Kena gigit dulu kasut tu katanya. Itu budaya. Ada petuanya, bubur bawang. Bubur bawang. Ya, pada tumit itu ya. Jadi itu satu. Dan waktu itu menerima duit raya kalau 10 sen dah baik, 20 sen, kalau 50 sen kita tak boleh tidur malam lah. Sungguh besar nilai. Tapi itu bukan itu yang dicari. Artinya seorang kampung itu masih tetap mengeluarkan duit raya untuk menggembirakan anak-anak kecil. Itu juga satu ibadah sebenarnya. Itu tentang kunjung-mengunjung. Dan juga dulu di kampung saya ada nama baraan. Kumpulan anak muda berpasikal di rumah ke rumah baca selawat, bersalawat. Kemudian itu sebagai penghormatan kepada tuan rumah. Tuan rumah pun menjamu. Dan dengan begitu kita dapat sampai boleh katakan ke hampir seluruh rumah di kampung. Ini satu tradisi yang baik saya kira. Kenapa tidak di taman-taman perumahan lebih mudah untuk kita bergerak kan? Dan alhamdulillah saya kira ada sangat taman perumahan yang jawatan kuasanya masih mengadakan misalnya takbir berkeliling pada malam. Walaupun itu tidak disyariatkan. Bagi siapa yang ingin ikut serta silakan, dan itu untuk mengukuhkan ukhuwah, mengukuhkan persaudaraan. Maklumlah kita sibuk siang malam bekerja dengan aktiviti sosial, dengan padang golf yang golf. Jadi itulah yang terbaik untuk kita mengenal jiran-jiran kita. Ya. Okey, Cik Din, ini menarik kerana Cik Din membesar di Kuala Lumpur. Saya kira kalau kita nak jumpa apa yang Datuk Seri sebutkan tadi tu, kita tak berpatah ke bandar besar seperti Kuala Lumpur. Kita boleh cari mungkin di negeri-negeri yang mungkin jauh sikit dari segala elemen urbanisasi yang melebih ini, baru kita jumpa. Tapi kalau di KL sendiri mungkin agak susah sikit. Cik Din boleh bayangkan tak apa yang Datuk Seri sebutkan tadi? Ya, saya boleh bayangkan, dan agak menarik ya, sebab budaya dan adat itu agak ada beraneka ragam. Kalau di setiap negeri itu ada sedikit perbezaannya. Tetapi di Kuala Lumpur pada asasnya saya rasa pegangan yang penting lah, iaitu semangat bermaafan,
saling mencurah kasih sayang dan sebagainya, itu masih wujud di Kuala Lumpur. Saya ada banyak kenangan menziarahi teman-teman ayah saya, orang-orang terkenal seperti Profesor Taib Osman dan sebagainya, biasa ke rumah mereka, dan semangat kekeluargaan itu yang masih tersimpanlah dalam hati saya. Jadi kenangan masih Sambutan Aidilfitri itu masih lagi meriah dan cukup lengkap, maksudnya tak kira di mana, merentasi sempadan geografi, tak kira saya di mana rasa pun. begitu, ya. Okey, makanan yang istimewa, mungkin Cik Din ada hidangan saya wadah suka kegemaran. rendang ayam. Rendang ayam. Ya. Dan saya biasanya dalam bulan Ramadan ni saya cuba juga berpuasa. Ya, sebab sangat pentinglah bagi dalam alam falsafah berpuasa ini. Ya. Nasi daging? Oh, nasi daging. Sebenarnya saya sebagai orang Kelantan, saya tak minat sangat dengan nasi daging. Ini agak aneh, ya. Tolik sikit. Okay. Saya suka lemang dengan rendang ayam. Sebab apa, Datuk Seri, kalau di Kelantan kita tak jumpa lemang tu. Masa saya kecil dulu, maksudnya masa raya, tak jumpa lemang tu. Bila dah datang Kuala Lumpur, ada kawan-kawan Kuala Lumpur, baru dah tahu, okey, lemang memang orang makan masa raya. Kalau dulu kita memang nasi terus heavy, nasi dagang, nasi belau. Nasi belau, nasi kerabu tu mungkin sebab remeh sikit nak buat, banyak sikit dia punya kondimen tu. Tapi kalau Datuk Seri nak cakap pasal juadah raya kegemaran saya sebagai orang kampung di Johor, orang Jawa pula, ketupat pasti. Satu lagi yang mungkin jarang dikenal orang tu namanya lepat. Tapi lepat di Kuala Lumpur sebut itu lepat pisang, lepat ubi. Ini lepat pulut seperti juga ketupat panas, tapi dimasukkan dalam daun nyur, daun kelapa muda, dibentuk seperti sampan gitu. Dibubur kelapa, garam, kadang-kadang juga dengan kacang, dibalut, kemudian itu diikat. Jadi bentuk akhirnya seperti lemang juga, ya, seperti lemang. Dan itu direbus. Itu makan istimewa orang Jawa. Kalau rakan-rakan saya, jiran saya Bugis, itu burasak. Itu sedap juga, ya, burasak. Dan ya, rendang, daging, ayam itu perkara biasa. Tapi yang paling istimewa bagi saya dan keluarga, sambal goreng Jawa buatan arwah ibu saya. Itu menjadi terkenal dalam kalangan sanak saudara dan orang kampung, ya. Burasak saya pernah jumpa, sambal goreng Jawa pernah orang jumpa, Bugis, tapi ya. lepat yang Datuk Seri sebut, lepat ni memang jarang. Saya kira hanya orang Johor yang tahu. Kalau di Kuala Lumpur saya terkejut, lepat, mengapa lepat pisang, lepat ubi? Lain. Kami itu pulut, ya. Pulut dibalut, dibawa kacang kadang-kadang dalam itu, dimakan dengan serunding. Nah, ini juga satu, seperti kata Suhaidin tadi, perubahan ataupun kelainan antara budaya, ya. Di Johor kan sebut serunding, itu ada serunding kelapa. Bolehlah bubur sedikit daging, tapi saya sampai ke Kuala Lumpur, serunding itu rupanya daging atau ayam. Tapi tak apalah, pokoknya itu semua makanan tradisi kita yang beraneka ragam, memperkaya warisan budaya kita. Betul-betul, itu sangat menarik. Kalau di Kelantan kami sebut sambal daging. Terus tak ada langsung perkataan serunding tu. Tiba-tiba datang sini, oh ini namanya serunding. Tapi betul, ada juga serunding kelapa, serunding ayam, serunding daging berbeza-beza, kan. Okey, kalau kita nak menyentuh tentang apa yang telah kita tinggalkan, mungkin Datuk Seri ada sesuatu yang Datuk Seri rasa penting untuk kita nak highlight, nak tekankan. Saya kira antara yang patut dinilai balik ini soal ziarah menziarahi. Saya tidak mengatakan semua anak bandar itu datang untuk mencari duit, tapi pengalaman saya, kita buka rumah untuk dijamu dengan sekadarnya, kuih-muih. Sebahagian itu tidak mau mencicip jamuan, ya, hanya menunggu duit saja. Saya kira ini patut ibu bapa patut mengajar. Ziarahlah ke rumah jiran untuk saling kenal mengenal, begitu begini. Dan satu lagi saya kira juga soal rumah terbuka. Saya tidak ada halangan rumah terbuka, tapi rumah terbuka sekarang atas undangan. Tak ada lagi konsep hari raya. Patut rumah terbuka, nama pun terbuka. Mengapa rumah terbuka ada SMS, ada kad undangan, partisi gantari. Jadi orang lalu lalang tak pernah, kalau jiran ini ada pesta apa, tapi mengapa saya jiran tak diundang. Jadi di balik niat bersih kita untuk menjamu selera, tetapi jiran tetangga kita mungkin berasa tersinggung, kecil hati. Dan itu kalau tak kecil hati pun, kita sebagai baik orang Islam yang bukan Islam, menjaga hubungan dengan tetangga. Tetangga lah yang paling rapat. 40 rumah sekeliling rumah kita itu semuanya tetangga. Dan satu karyah, satu kampung juga boleh katakan jiran tetangga. Itu antara saya fikir yang perlu dinilai semua. Kalau nama rumah terbuka, biarlah terbuka. Masalah lebih sedikit setahun sekali. Juga yang saya perhatikan dalam keadaan sekarang, khusus di bandar besar ke Kuala Lumpur, Hari Raya sudah menjadi 1 bulan.
Wah, Dan ini bukanlah makna tidak elok, tapi perlu dirancang, jangan sampai menjejaskan produktiviti. Jadi di pejabat saya perhatikan, unit ini buat jamuan, bahagian buat jamuan, jabatan buat jamuan. Jadi satu hari penuh dengan jamuan. Dan bagaimana produktivitas kerja kita, ini pun perlu dinilai lah. Okey, ada beberapa perkara menarik. Betul, Datuk Sri sebutkan tadi tu. Rumah terbuka tu dia sebenarnya rumah separuh terbuka, separuh tertutup. Untuk setengah orang tertutup, untuk setengah orang terbuka, macam itulah. Okey, di pejabat pun saya bila Datuk Sri sebut tu, kita fikirkan balik, betul juga Ramadan tu dah ada sistem yang lebih longgar lah untuk kita meriah mengimarahkan Ramadan tu untuk bekerja. Tapi Syawal pun longgar juga sebulan sebab nak kena pergi majlis Syawal pula. Syawal jadi longgar tapi dia ketat pakaian. Baju lah. Okey, untuk Encik Edin, apa elemen yang rasanya yang paling menonjolkan keunikan budaya Melayu dalam sambutan Aidilfitri ni? Sebenarnya saya secara tak sengaja kadang-kadang telah berikut bersama musim Eid di misalnya di India, di Lebanon. Memang setiap negara ini mempunyai keunikannya sendirilah, tetapi di sini memang kepelbagaian itu menjadi sesuatu yang menarik lah. Jadi apabila kita merayakan, terutamanya di zaman yang agak lampau lah, memang semangat satu padu dan semangat kepelbagaian itu juga diraikan. Itu agak unik ya. Walaupun di India, Pakistan ada perbezaan, tetapi di sini ya memang sangat penjelmaannya begitu menarik lah. Dan tidak ada saya rasa yang sama bayangannya di tempat-tempat yang lain. Itu yang istimewa kan. Kalau di Kelantan, kalau saya pergi lebih khusus lah, maksudnya sekampung tu tidak kira bangsa apa pun, dia akan sama-sama meraihkan. Dia akan sama meraihkan. Okey. Sebelum kita berehat seketika dan masuk ke blok kedua ataupun segmen kita yang kedua, Datuk Sri, saya nak dapatkan pandangan sikit berkenaan dengan baju raya. Adakah secara tradisinya harus kita kekal dengan budaya baju raya ni, nak kena baju kebangsaan, baju Melayu, baju kurung, ataupun kita boleh mungkin berkreatif sedikit dengan ciptaan-ciptaan rekan-rekan yang baru, baju Melayu jadi besar macam jubah contohnya, macam baju kelawar pun ada juga. Saya orang tua, tapi barangkali saya lebih terbuka. Kita mesti menghayati dan meraihkan kreativiti. Kalau baju Melayu yang sedia ada itu cekap musang, ataupun kalau saya di Johor tu Teluk Belanga, teruskan silakan. Tetapi kalau ada anak muda ingin berkreativiti, silakan dengan sedikit ubah suai kreativiti, asalkan jangan sampai janggal keterlaluan. Sebab dalam hadis Nabi tak boleh kita berpakaian janggal pada orang lain, itu pun satu kesilapan. Tapi saya meraihkan kreativiti. Jangan kita terlalu terikat, kerana ini dia kata faktor budaya berubah. Kreativiti mengambil paduan antara unsur tradisi dengan yang moden sebagai contoh. Bagi saya itu tak ada halangan apa-apa. Itu yang memelihara budaya itu sendiri, kerana ia boleh berubah dalam masa yang sama, terus dipelihara zaman berzaman. Pokoknya kita katakan tadi, kalau isi Islam itu aurat. Itu yang penting, yang paling utama. Okey, baik. Kita berehat seketika, kembali semula selepas ini menerusi ruang bicara khas Syawal malam ini. Kita bercakap tentang Aidilfitri Pembudayaan Indah. Sebentar saja lagi. Ruang bicara khas Syawal, Aidilfitri Pembudayaan Indah. Kembali lagi untuk blok kedua, kita nak mulakan dengan ini pula. Frasa tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, nak menyentuh tentang perkara-perkara yang telah kita kekalkan zaman berzaman. Walaupun mungkin ada setengah-setengah perkara yang dah ada perubahan sedikit. Ni yang kita nak dalami sama-sama sebenarnya. Adakah perubahan itu ke arah yang lebih bagus, ataupun menyebabkan kita telah menafikan tujuan ataupun niat asalnya. Di
studio malam ini adalah Profesor Datuk Sri Dr. Awang Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola DPP, dan juga Encik Edin Hu, Pengasas Pusaka, Penulis dan Wartawan. Baik, mungkin Encik Edin kita boleh mulakan terlebih dahulu. Sebab saya nak sentuh pasal duit raya. Tadi Datuk Sri dah sebut dah duit raya ni. Orang datang rumah, budak datang rumah, kita bagi sebagai hadiah. Satu masa dululah, dan kita pun tidak mengharap. Ada rumah, betul Datuk Sri, masa kecil dulu ada rumah tak bagi duit raya pun. Dan kita tak apa, tak kisah. Budak-budaknya walaupun kita sukses sikit lah, rumah tu tak bagi duit raya. Rumah ni bagi contohnya. Tapi sekarang kalau tak bagi tu dah macam jadi satu kesalahan. Dan kalau kita boleh sentuh juga tentang penyepaduan budaya, kerana ia juga ada kemiripan dengan pemberian angpau semasa Tahun Baru Cina contohnya. Okey, dari segi itu Cik Edin. Saya rasa duit raya bagilah sikit. Tak ada masalah. Hanya kerana kalau ikut pun kita mengikuti misalnya tradisi memberi angpau, sebenarnya ia membawa banyak makna dan lambang sebenarnya. Wang kertas itu harus baru, ia melambangkan pembaruan. Jadi kalau ini dijelaskan, saya rasa ia tidak menjadi masalah lah. Dan saya suka sampul duit raya tu sekarang ni sangat menarik. Dan banyak inovasi sebenarnya dalam perayaan-perayaan kita. Sekarang ni Deepavali pun dia ikut sama, dia ada sampul Deepavali. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang menjadi amalan lah bagi kita semua yang kita boleh share kan. Tak ada masalah. Jadi tapi yang tradisi-tradisi yang lama tu walaupun ada perbezaan, ada benda-benda baru yang timbul, tapi pegangan kita masih kuat sebenarnya pada tradisi kita. Tapi macam Datuk Sri sebutkan tadi tu, dia mungkin dah semakin lama perubahan tu sedikit sebanyak dia boleh mungkin mengaburi sedikit niat ataupun tujuan asalnya tu. Sebab mula kita nak bagi hadiah, tapi sekarang ni dah jadi orang meminta ataupun mengharapkan. Tapi pendidikan kepada anak-anak supaya bukan orang tak didik supaya jangan minta, orang didik pergilah nak pada raya nanti. Okey, yang tu macam mana pula? Kita harus tekan pada niat. Niat itu sangat-sangat penting. Dalam Islam misalnya, niat itu adalah asas. Kalau niat itu terpesong, semuanya batal. Jadi saya rasa kalau kita mendidik dari segi itu, dan kita menekan pada simbol, lambang dan sebagainya, pendekatan yang berfalsafah lah itu, walaupun falsafah yang agak basic, tetapi ia akan memupuklah semangat untuk mengenang dan memahami dengan lebih mendalam apa tradisi, apa makna sebenarnya tradisi tersebut. Okey, dari segi mungkin perubahan yang membawa kepada kebaikan pula, Datuk Sri kan. Dulu kita bagi pada anak-anak kecil sajalah, macam itulah hadiah 10 sen, 20 sen, 50 sen. Sekarang ni anak-anak bagi juga pada mak ayah mereka duit raya. Jadi itu mungkin satu perkara yang kita lihat, kita tengok, kita rasa gembira pada perubahan yang sebegitu. Betul. Mungkin Datuk Sri nak sentuh tentang itu. Ya, asas seperti kita sudah nawa itu niat kita apa, dan memberikan sedekah duit raya dengan jumlah mana pun. Kata orang kalau tak sedikit biarlah banyak. Itu asalnya ialah untuk kita menzahirkan rasa gembira, syukur pada Tuhan. Kita selesai ibadah satu bulan Ramadan, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Itu sebagai tanda kesyukuran kita pun bersedekah. Besar kecil tak jadi masalah. Jadi hanya soal pendidikan ibu bapa lah. Jangan pula jadi penghasut. Mintalah lebih-lebih. Jadi itu pendidikan. Saya kira seperti kata Suhaidin, saya pun dah menambah wang baru untuk tahun ini. Kerana itu kita nak menggembirakan anak-anak. Jangan sampai asal ada wang lama. Itu makna kita tak bersungguh-sungguh. Jadi kembali pada soal yang kedua, saya kira ini satu budaya yang sangat juga dituntut agama. Penghargaan anak-anak, cucu-cucu, pada bapa, pada datuk nenek dengan memberikan hadiah. Tak kira lah wang. Orang tua tidak mengharapkan jumlah. Ada pemberian, bersyukur sangat-sangat, dan ini menggembirakan orang tua, apatah lagi ibu bapa, satu tuntutan agama yang perlu sangat dihidupkan budaya ini oleh anak-anak sekarang. Kita tahu tidak semua yang kaya, banyak B40, tapi hulurkan setahun sekali sedikit pada ibu bapa, datuk nenek, pakcik-pakcik, makcik-makcik. Kenangan itu akan terlipat dalam terpahat
sepanjang hayat oleh orang tua. Sangat saya setuju. Sangat berharga kan? Sangat berharga. Okey, cuma jangan tersilap sampul lah yang tadi RM1 dah sediakan untuk budak-budak datang, terbagi pula dekat mak ayah pula. Aduh, kecil hati pula, dah ada dosa pula satu hal kat situ. Okey, adab ziarah Datuk Sri sebut tadi tentang baraan contohnya, ataupun kalau kita nak sebut adab dahulu yang masih lagi relevan sampai sekarang, ataupun sebenarnya ia tidak relevan bukan ataupun tidak sesuai kerana perubahan cara hidup kita sekarang. Contohnya kalau sekarang kita duduk di kondominium, macam mana kita nak pergi ziarah seperti dulu, sekampung pergi tu. Sedangkan masa yang sama kita nak pergi ke tingkat lain pun tak boleh. Kena ada access card contohnya lah. Macam mana kalau kita nak dahulu sesuaikan? saya masih ingat sistem tradisi kita minta maaf, mohon maaf seperti saya itu pun ada tata caranya. Bukan boleh seperti sekarang. Memang minta maaf kosong-kosong pula lagi. Itu tak ada nilai. Kosong-kosong ya. Apa tak cakap minta maaf pun kosong-kosong. Tapi dulu kami diajar dengan tertib. Itu harus cium tangan. Sekarang bukan cium tangan, orang cium dahi, bubuh dahi pada bukannya hulurkan hidung ya. Kemudian dengan tertib dan bercakap tu tak kuat ya. Dengan adalah skrip yang sudah dihafal oleh anak-anak ya. Ini saya taklah mengatakan anak sekarang perlu hafal skrip itu, tapi tanda takzim pada orang tua. Tak kira orang ibu bapa saja, pak cik, mak cik, orang asalkan orang tua tu memang ada kaedah. Ini saya kira masih boleh dibudayakan melalui sistem pendidikan yang tidak formal, melalui persatuan sekolah, dan juga kita ada macam-macam kegiatan kemasyarakatan. Balik pada soal orang duduk di kondominium, di apartmen, flat dan sebagainya, maka jawatan kuasa di situ berperanan mengadakan hari terbuka. Itu terbuka lah semua warga, dan kita katakan dengan bahasa Jawa potluck, kata orang Jawa kan. Jadi masing-masing boleh menyumbangkan makanan. Itu satu suasana yang cukup menghidupkan keharmonian masyarakat. Dan jangan lupa jiran-jiran bukan Melayu, bukan Islam, kerana Islam sangat menggalakkan kita meraihkan jiran tetangga, masing-masing ada hak pada kita ya. Inilah satu peluang terbaik. Jadi saya tak ada masalah, tak melihat soal duduk di kondominium atau kondomanium atau flat, atau itu bahkan memudahkan untuk kita mengadakan suatu sambutan hari terbuka. Masing-masing sosial begitu juga. Jangan mengadakan majlis jamuan hanya untuk orang jemaah saja. Ya, orang yang tak datang jemaah itu juga satu daya tarik ya. Orang masjid ni bagus, jawatan kuasa bagus. Kami tak datang jemaah pun diundang. Alhamdulillah. Yang bukan Islam pun diundang. Bukan soal nak dakwah masuk Islam, tetapi keharmonian itu dituntut oleh agama. Dan inilah saya kira nilai budi mulia yang mesti dipertahankan. Zaman moden tak moden itu saya kira berentang zaman lah soal adab, soal budi ni. Datuk Sri sebutkan tentang tertib memohon maaf tadi. Ini pun saya rasa pemisahan budaya di negeri-negeri, contohnya di tempat-tempat. Tapi dari segi jurang generasi itu pun berlaku juga, sebab sekarang ni kita nak dengar betul begitu, lengkap begitu, kita dengar orang lama je. Maksudnya mula-mula dia kata di kesempatan ini, tak ada di kesempatan ini, tapi macam kita cakaplah betul-betul bahawa sepenuh hari raya ni saya nak minta maaf mak ayah, saya banyak dosa, banyak salah contohnya. Sekarang ni minta maaf minta maaf mak, minta maaf ayah contohnya. Sambil jalan sambil jalan je tu makna dia tu pun tak dalam, tak mendalam. Kalau ya, Cik Edin mewakili juga orang-orang muda zaman sekarang ni, mungkin kalau kita boleh tengok lebih khusus tentang itu. Saya dah berusia 53 tahun, itu bukan muda lagi. Tetapi ini adalah satu kejanggalan sekarang lah. Sebab masa dulu pun apabila Tahun Baru Cina misalnya, pagi kita bangun, kita mandi, salin baju yang, lepas tu kita harus melutut di depan ibu bapa kita ya. Dan perayaan Deepavali, ibu saya orang India, Deepavali kita buat sama, melutut. Dan Deepavali kita kena cium kaki ibu bapa kita. Sebab dunia itu ada di tapak ibu bapa kita. Sekarang tak lah. Banyak daripada anak saudara kita yang muda-muda, Happy Deepavali Pa, Happy Deepavali Mak, itu begitulah. Dan semuanya berjenaka dan mesra. Tetapi saya rasa penghargaan yang diungkapkan dalam tradisi sebegitu sangat penting. Tetapi ibu bapa sendiri tak menganggap ia penting lagi. Jadi saya rasa sekali lagi lah, lambang
makna itu sangat-sangat penting dan harus ditekan. Ikhlas dan juga betul-betul memaksudkan lah Ya, kita. dan sikap Kita rendah mengatakan. diri saya rasa itu sangat penting. Dan ia tidak boleh berlaku semalaman. Maksudnya esok raya malam ni kita baru nak latih semua untuk buat betul-betul. Ia harus menjadi satu budaya, tradisi dalam keluarga tu sendiri. Okey, ada banyak perkara sebenarnya kalau kita nak sentuh tentang tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas ni. Tadi baju dah sentuh sikit, tapi saya nak pergi semula kepada pakaian raya ni. Cik Din, ada baju Melayu pakaian baju Melayu lah, maksudnya teluk belanga ataupun Cakap musang. cakap musang Cakap satu musang lagi. yang ni? Memang ada banyak, selalu ada. Ada saya dekat 3 ke, ada Teluk Belanga pun saya ada. Ya. Sepasang. Datuk Sri, pakaian biasa untuk raya memang pakai baju Melayu Teluk Belanga. Walaupun saya orang Johor, Okey. tapi kerana sudah 30 tahun, 40 tahun tinggal di Kuala Lumpur, dan saya merasakan dengan cakap musang ni berasa lebih canggih sedikit agaknya. Tapi marah pula orang Johor ni. Teluk Belanga saya pakai juga, tapi kebiasaannya untuk yang lebih santai, surau, untuk berjiran dengan jiran tetangga. Mungkin hanya soal fashion lah saya kira. Cakap musang tu fashionnya dengan ada butang kan. Kalau Teluk Belanga hanya satu butang saja ya. Dan nampak leher mungkin. Okey, ada isunya kalau kita nak cakap pasal perubahan zaman dan juga bagaimana dulu tu cerita lama. Sebab dulu kalau saya tempah baju raya dulu, saya rasa beberapa puluh ringgit dia tempahan dia. Sekarang ni kabarnya untuk tahun ini pula harga tempahan baju raya pun meningkat. Untuk butik-butik yang tempah secara banyak ni pun meningkat juga, menyebabkan kos baju raya pun meningkat. Jadi kalau Datuk Seri lah, kan ini cerita pengalaman dan pandangan lah. Berapa ratus ringgit untuk baju raya, bajet baju raya yang sesuai? Ada orang sampai ribu-ribu beli baju raya. Saya sendiri tak ada peruntukan untuk baju raya kerana pakaian kebangsaan atau baju Melayu saya selalu ada. Banyak satu almari lah katnya. Okey. Jadi tetapi bagi saya nasihat pada rakan-rakan, sahabat dan juga penonton, jangan kita mengeluarkan biaya di luar kemampuan kita. Yang penting agama kata raikan hari raya, sambut Aidilfitri dengan selai pakaian baru pun cukup. Jadi pakaian tahun lepas, 2 tahun lepas, saya pakaian 12-20 tahun lepas masih cantik lagi, masih elok lagi. Kita jaga dengan baik. Jadi jangan sampai beribu-ribu lah saya kira. Kalau sekadar 500 ke bawah tu masih lagi munasabah lah. Tapi kita ada 10,000 ni baru keluarkan ke dia. Jangan. Wang itu laburkan untuk pendidikan anak-anak, untuk simpanan, nak buat perniagaan kecil-kecil, buat kuih menjelang raya kan. Okey. Tukarkan sedikitlah keutamaan tu, bukan sampai kepada satu perkara yang pakai sekali je ni kan. Sebenarnya kan pakai masa raya tu lah maksudnya. Kalau Cik Din melihat kemeriahan, saya kira semua perayaan, semua agama masa perayaan mereka memang cuba nak tampil cantik, indah, baju baru, baju cantik. Tapi sebab di Malaysia ni mungkin yang paling besar sekali saiznya untuk sambutan perayaan tu ialah Hari Raya Aidilfitri. Jadi kita memang tengok semua tempat sesak teruk, mall semua pun pusat boleh belah ni pun ramai sungguh orang. Jalan Masjid India, jalan Tengah semua nak pergi cari baju raya. Jadi pandangan sebagai seseorang yang memerhati, ini sesuatu perkara yang menyeronokkan, yang macam indah untuk dipandang ataupun merisaukan juga sikit sebanyak? Tak, saya rasa sangat menyeronokkan. Sebab kita adalah satu budaya yang berkepelbagaian dan chaos itu memang menjadi sesuatu amalan yang harus diraihkan. Ia adalah nadi dan nyawa budaya kita sebagai satu negara bangsa. Dan musim hari raya saya pun masuk dalam kesesakan tu. Saya tak banyak beli. Saya tak beli, tapi saya ada satu kelemahan, saya ketagih kain tenun. Saya suka collect lah. Tenun mana? Dari Terengganu, Pahang pun cantik. Okey, jadi sama-sama juga orang tengah patutlah Jen. Jadi belanja saya agak tinggi. Belanja tinggi sikit. Okey. Dan masa raya dia keluar banyak sikit. Dia keluar banyak sikit dan desain-desain yang sangat-sangat cantik. Bagi orang terperangkat dengan kesesakan itu satu kebahagiaan. Bagi saya memang. Kan kita dah berkurung 2 tahun, kita tahu macam mana kalau kita terpaksa terpencil dan sunyi kan. Jadi tak apalah, walaupun ada sesak, ramai orang, macam-macam benda berlaku, harga naik ke apa, untuk kita merasainya sekali setahun semasa sambutan hari raya sebegini, kita lalu je lah macam tu. Ya, kita harus memahami bahawa ini adalah
sebahagian daripada kebudayaan kita. Ya. Okey, baik. Untuk waktu ini kita bersara menerusi ruang bicara khas Syawal bercakap tentang Aidilfitri Pembudayaan Indah, kerana kita nak memewahkan juga elemen budaya dalam sambutan Aidilfitri itu. Bersama-sama dengan saya ialah Profesor Datuk Seri Dr. Awang Saran dan juga Encik Edin Hu. Dan kita dah sentuh banyak perkara juga. Kalau perkara yang mungkin relevan sedikit saya nak kaitkan dengan zaman sekarang ni ialah kerana kita juga sedang meraihkan falsafah keluarga Malaysia. Jadi, apa yang boleh memantapkan pemerkasaan keluarga Malaysia itu semasa musim perayaan, seperti contohnya dalam musim Aidilfitri sekarang ni. Jadi esok keluarga Malaysia nak kena buat apa sebenarnya? Esok bila kita dah mula raya ni. Kenangan lah sangat penting. Saya rasa kenangan itu akan menyumbang kepada semangat keluarga Malaysia. Kalau kita mengenang latar belakang sejarah kebudayaan kita, ini akan memberi ilham kepada konsep itu. Kalau tidak, ia hanya bukan konsep yang kosong, ya, hanya retorika. Tetapi kalau kita menjalinkan satu persefahaman lah, bagaimana kita dibentuk sebagai satu masyarakat, ia akan membawa memberi makna kepada konsep itu. Dan dalam musim perayaan, ini merupakan satu landasan lah untuk kita mengenang kembali apa sebenarnya kewujudan kita sebagai satu masyarakat. Saya kira kenangan itu ialah perkataan yang lebih lembut dan sentimental untuk kita merujuk juga kepada sejarah, kerana ia akan menjadi sejarah. Kenangan tu yang menjadi sejarah. Dan ada yang mengatakan bahawa untuk kita menjayakan satu falsafah perpaduan seperti konsep keluarga Malaysia ini, kita memang perlu membentuk susu galur sejarah yang baik untuk generasi masa depan. Kalau Datuk kita bercakap tentang ini, tentang sejarah, tentang pembudayaan dari segi ilmunya, secara ilmiahnya, untuk konsep perpaduan dalam ataupun semasa musim perayaan, apa yang penting untuk kita tekankan sebenarnya? Saya melihat daripada dua sisi lah. Satu sisi kita punya keluarga asas, nuclear family, keluarga asas. Satu lagi keluarga besar. Ini jangan dilupakan. Ini dulu konsep keluarga besar itu sangat ditekankan. Maka itu soal keakraban antara keluarga itu sangat utuh. Tapi barangkali dengan perubahan sosioekonomi budaya sekarang, lebih banyak tumpuan orang pada keluarga asas, nuklear atau basic family. Jadi soal bapa saudara, ibu saudara, nenek saudara, tok saudara, sepupu dan sebagainya itu sudah mula longgar. Ini perlu dikuatkan ikat semula melalui kerajaan seperti ini. Kesempatan terbaik. Kalau ada waktu lain mungkin susah untuk kita berhimpun, tapi inilah maka pulang ke kampung dan sebagainya itu sebagai satu kesempatan baik untuk kita mengakrabkan hubungan dengan keluarga besar. Satu lagi saya melihat dua sisi yang lebih besar yang dikatakan keluarga Malaysia itu tadi. Jiran tetangga kita, Melayu bukan Melayu, Islam bukan Islam, ini semua harus diraikan. Dengan begitu kita dapat membentuk persefahaman dan rasa ukhuwah. Dan ini sangat ditutup agama sebenarnya. Agama Islam sih tidak pernah menganjurkan Islam saja dalam soal kerajaan begini. Maka inilah peluang terbaik untuk memenuhi agenda ataupun cita-cita Perdana Menteri kita, bahawa bentuklah keluarga Malaysia dengan pengertian warga seluruh negara kita. Ini Hari Raya kesempatan terbaik. Sebagaimana orang Cina mengundang kita untuk Cap Gome ataupun untuk sambutan Hari Raya, orang India juga memberi kita makanan-makanan yang tradisi mereka. Ini kesempatan terbaik untuk keluarga Malaysia dengan pengertian keluarga, seluruh warga negara. Dan cabaran untuk kita ialah kerana mungkin garisan yang halus yang memisahkan antara kita dan juga sensitiviti yang perlu kita jaga. Dalam masa yang sama kena cuba jaga hati rakan-rakan kita supaya kita tidak keterlaluan dan sebagainya. Okey, baik. Kita akan berehat seketika sekali lagi dan kembali semula selepas ini bercakap tentang yang kurik itu kundi, yang merah itu saga. Sebentar saja lagi.
kurit itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Datuk Seri, betul tak saya sebutkan tu? Betul kan? Okey, baik. Ada orang menyebut yang korek, itu yang tak sedap tu. Ni kurit ini ya buah seperti saga tapi berlori. Banyak orang sebut yang korek itu kapal korek lain lagi. Okey. Baik, ini permulaan untuk segmen kita yang terakhir, blok kita yang terakhir, bercakap tentang Aidilfitri Pembudayaan Indah. Masih lagi bersama saya malam ini Profesor Datuk Seri Dr. Awang San dan juga Encik Edin Khoo, dan kita alang-alang kita bercakap tentang budaya, tentang Aidilfitri, tapi dua tokoh yang ada bersama-sama dengan saya ini juga tokoh yang bukan calang-calang kalau nak bercakap tentang bahasa itu sendiri. Sekarang ni isunya Datuk Seri, pertama sekali lah, kita selalu disuap bahawa kita perlu memartabatkan ataupun memperkasakan bahasa Melayu. Jadi yang mana dulu ni sebenarnya? Yang mana yang kita kena buat sekarang? Kita perlu martabatkan dia? Adakah dia masih kurang martabatnya, ataupun kita sudah boleh memperkasakan ke arah yang lebih jauh lagi? Pada saya kedua-duanya harus berjalan serentak. Okay. Ada orang mengatakan maju bahasa, majulah bangsa, maju bangsa, majulah bahasa. Jepun sudah restorasi Meiji, kedua-dua aspek itu diberi penegasan, pembangunan bangsa, penggunaan bahasa. Dan saya 56 tahun ditugaskan oleh Kerajaan Malaysia di negara China. Begitu juga 120 bahasa asing diajarkan di tempat saya duduk di Beijing Foreign Studies University. Tapi bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan itu tetap utama dalam pentadbiran, bahkan sampai hubungan diplomasi. Maka disediakan jurubahasa dalam ratusan bahasa. Itu soal jati diri. Jadi soalnya kita mesti serentak. Terus maju ekonomi, maju industri, juga maju bahasa. Serentak maju bahasa, jangan kita membuat satu pemisahan ya, antara nak maju bahasa lupakan bangsa, maju bangsa lupakan bahasa. Ini tak berlaku di negara-negara yang lain. Saya memperhatikan di Korea Selatan, di Jepun. Saya pernah jadi juga profesor tamu di Frankfurt, di Goethe Universitat di Frankfurt, Jerman. Mereka sangat mempertahankan jati diri bahasa. Apalagi dalam konteks sekarang, kata orang dunia tanpa sempadan, langit terbuka. Jadi dengan globalisasi banyak faedahnya, tetapi jangan kita melarutkan ataupun mencairkan jati diri kita. Dan ini tak berlaku. Orang Rusia tetap mempertahankan dan meningkatkan penguasaan bahasanya. Jadi sangat pentinglah seperti harapan dan hasrat yang Perdana Menteri agar bahasa Melayu ini tetap dipelihara sebagai perpaduan bahasa ilmu, bahasa ekonomi, dan lebih lagi di peringkat antarabangsa. Kerana bahasa Melayu sudah gemilang. Sudah gemilang. Dulu surat warkah-warkah Melayu lama, perjanjian perdagangan semua dalam bahasa Melayu itu Sanyawi. Ya. Okey. Cik Edin, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan kalau kita mahu contohnya bahasa kita itu menjadi bahasa dunia, kita perlu menjadi kuasa yang dipandang juga oleh dunia terlebih dahulu, maksudnya dari segi ekonomi kita ataupun dari segi mungkin penciptaan barangan kita yang di luar, yang dijual ke luar negara, yang orang luar negara terpaksa belajar bahasa kita untuk tahu menggunakan barang-barang yang kita cipta ni, yang mana sekarang ni mungkin tidak berlaku sebegitu meluas sekarang ni. So kalau kita tengok contohnya negara kita menjadi tempat di mana pekerja-pekerja asing datang mencari rezeki. Jadi mereka yang datang mencari rezeki semua pandai cakap bahasa Melayu. Tapi yang tidak bergantung dengan kita, mereka tidak merasakan penting untuk mereka belajar bahasa Melayu contohnya. Ya, ini satu masalah yang sangat rumit lah. Ya. Bagi saya bahasa Melayu ni, dia memang baru-baru ini saya bertemu dengan seorang warga negara India yang tengah buat penyelidikan di Malaysia, dan ia adalah penuntut di Harvard. Perkara pertama yang dilakukan ialah ia mula mempelajari bahasa Melayu. Ya. Ia tidak dipaksa, ia menjadi sesuatu yang agak logical, ya, yang kita buat sebegitu. Ada dua masalah sini. Saya rasa kita harus menyuburi, ya, menjadikan lebih subur bahasa kebangsaan kita, ya, dan menekan konsep cinta pada bahasa. Ya. Dan ia harus dicerminkan dalam sastra, dalam penulisan dan sebagainya. Dan sebenarnya pada masa ini bahasa Melayu itu bukan dalam krisis. Misalnya ada ramai daripada penuntut di luar negara yang tengah mula mempelajari bahasa Melayu. Di Singapura misalnya, bahasa Melayu dikejar, ya, sekarang ini, dan dipelajari oleh kebanyakan orang Singapura yang bahasa kebangsaannya adalah bahasa Melayu, tetapi mereka jahil. Tetapi dah mula, ya. Ada pusat bahasa Melayu. Ada pusat bahasa Melayu, dan
berbagai cara inovatif tengah berlaku di Singapura. Pertemuan di antara bahasa Melayu, di antara penulis Indonesia dengan penulis di Malaysia pun semakin erat. Jadi kita jangan cemas sangatlah. Walau bagaimanapun saya setuju bahawa kita jangan letak konsep-konsep yang agak bagi saya agak gila lah ya, tentang nilai ekonomi dan sebagainya. Pengetahuan itu berasaskan cinta dan kasih sayang terhadap sesuatu. Saranan Pendeta Zabah pada tahun 1955, saya sangat berpegang pada ni, bahawa bahasa Melayu itu adalah bahasa kosmopolitan, tetapi ia harus selalu berinteraksi dengan bahasa sedunia. Dan bagi orang Malaysia ini adalah sesuatu yang mudah. Sebenarnya setiap orang Malaysia ini harus fasih dalam sekurang-kurangnya 3 bahasa. Dan bahasa Melayu itu sangat penting. Tetapi kita harus jadi lebih versatile. Ya. Dan ini berlaku di Kelantan misalnya. Sekarang ini ramai anak muda yang ingin menghalusi bahasa Inggris, ingin belajar bahasa Mandarin dan kukuh dalam bahasa Melayu. Ini baguslah, sesuatu yang memberi keyakinan, dan kalau polisi kita dapat mengikut dan memberi semangat kepada semangat baru ini, saya rasa bahasa Melayu kita pun akan meningkat. Ataupun itu juga satu cabaran kerana bahasa Melayu kita ni terpecah kepada banyak segmen-segmennya tu. Bahasa Melayu Kelantan, Melayu Utara, bahasa Melayu Jawa, lain-lain semuanya. Kalau kita tengok bahasa Inggeris, mereka mungkin selangarnya tu berlainan cara menyebut, tapi mereka tidak menukar perkataan tu terus. Macam kita contohnya di Kelantan tadilah, tubik jadinya. Bukan tubik, bukan keluar. Bila kita nak cakap bahasa standard, setengah-setengah perkataan tu contohnya tak jumpa cari dalam perkataan bahasa standard. Jadi terbatas sedikit sebutan kita tu. Saya rasa tidak. Saya rasa ini adalah satu kekayaan. Okey. Memanglah ada yang bahasa yang resmi, tapi kalau kita misalnya wayang kulit, kalau dipersembahkan dalam bahasa Malaysia standard, macam tak kena lah, dia macam tak kena. Jadi saya rasa kita harus denyutan itu yang beraneka ragam, yang berbagai-bagai itu harus dipegang dan diangkat lah. Okey, saya nampak. Kalau di Barat tu, tapi bahasa standard contohnya ada sikit tak jadi sikit. Kita sukar di setengah tempat, kita kaya di setengah tempat, begitulah. Okey, Datuk Sri, sikit lagi pasal bahasa ni, kerana kalau dikatakan bahawa orang-orang kita ni terlalu sensitif tentang bahasanya. Orang-orang Melayu tentang bahasa Melayu, tentang bahasa kebangsaan terlalu sangat sensitif. Jadi mungkin itu juga mengekang sedikit bahasa kita daripada pergi lebih jauh. Kita bayangkan contohnya ni lah, ucapan hari raya hari ni kan, tiba-tiba buat ucapan dalam bahasa Inggeris. Marah betul. Contohnya. Tapi bila orang perbalahan tentang bahasa tu selalu berlaku sebab macam itulah. Sebab tentang pinjaman kita pada bahasa Inggeris, pinjaman kita pada bahasa Arab contohnya, yang kita banyak juga kecamuknya di situ. Bagaimana? Saya berbalik dulu pada soal tadi. Sebagai orang bidang bahasa dan linguistik, tak ada bahasa di dunia yang hanya ada satu ragam. Kepelbagaian itu maknanya kepelbagaian dalam kesatuan. Bahasa Inggeris pun berapa belasan, puluhan juga dialeknya. Kalau orang di Australia tiap hari dia to die, dia nak mati saja, dia tak kata today, to die. Dalam bahasa Melayu, belasan dialek di Malaysia saja, puluhan campur yang di Nusantara. Itu tidak akan mungkin menjadi suatu kekalangan pada perkembangan bahasa Melayu juga bahasa Indonesia. Itu satu kekayaan pada aras atau pada level mungkin bahasa daerah, dialek itu sebagai unsur budaya yang mesti dipelihara. Maka itu ada kajian dialektologi, kajian dialek. Tapi ini hanya boleh dibudayakan melalui sistem pendidikan. Jadi orang Inggeris akan tahu dalam sosial rasmi menggunakan kata standard English. Dalam petua hari-hari menggunakan colloquial English. Tak ada masalah. Cina pun, saya lama di Cina, potong hoa itu standard. Di mana-mana bahagian dunia Mandarin potong hoa. Tapi 56 etnik Cina di Republik China menuturkan pelbagai dialek. Bahkan di tanah Melayu di Malaysia sendiri ada Hokkiennya, ada Teochew-nya, ada Cantonese-nya, ada Hailam-nya, macam-macam.
Jadi itu tak patut dijadikan asas untuk kita mengatakan bahasa itu tidak utuh ya. Kerana semua bahasa sebenarnya Arab pun ada Fusha, standard Arabic, ada juga dialek-dialek. Orang Mesir tak faham orang Saudi, orang Saudi tak faham orang Jordan. Semuanya itu dialek. Jadi yang penting kita pelajari bahasa itu pada dua aras penting. Satu bahasa formal, satu lagi peringkat dialek ya. Baik, tentang sensitiviti, saya kira memanglah bahasa dengan budaya itu sangat rapat. Ya, oleh sebab itu ini bukan soal sensitif tak sensitif. Memanglah kalau hari raya ni diucapkan dalam bahasa asing tu tak begitu kenal lah. Ya. Jadi oleh sebab itu tengok keadaan. Ya. Saya sendiri orang Jawa. Kalau orang di kampung saya Johor itu menyampaikan ucapan salam maaf pun dalam bahasa Jawa. Ya. Itu ada. Jadi kita meraihkan juga bahasa Jawa walaupun saya pejuang bahasa Melayu. Itu konteksnya. Sebagai orang Johor, saya akan kembali ke Johor dengan tak ada apa-apa, saya makan apa je yang ada. Itu orang Johor. Tapi sebagai penggerak bahasa rasmi, bahasa standar pendidikan, saya akan menggunakan dialek bahasa baku dalam konteks yang rasmi. Ini mesti dipahami oleh masyarakat. Asalkan jangan penting, yang penting jangan dalam rasmi kita gunakan bahasa yang tak rasmi, dalam nak wayang kulit gunakan bahasa yang baku. Itu tak cocok kata orang Indonesia. Kesesuaian bahasa ikut konteks. Okey. Datuk katakan tadi bahasa dan budaya itu bergerak sangat rapat bersama-sama. Dan kerana itu kita nak kaitkan juga dengan apa yang kita sedang raikan sekarang lah, secara khusus yang Aidilfitri. Kerana ada juga yang mungkin merasakan bahawa mereka yang kaya bahasa Melayunya ini akan lebih mencari makna yang lebih besar untuk sambutan perayaan seperti Aidilfitri dan juga adat dan budaya lain, peradaban lain dalam budaya dan adat kita, berbanding dengan mereka yang tidak berbahasa Melayu dengan baik. Macam mana, Datuk Sri Yassin? Ya, teori bukan saja teori, bahkan amalan. Himpunan kita kan himpunan memori, ilmu, termasuk warisan budaya itu memang lebih mekar, subur dalam bahasa kita. Maka itulah orang Cina sendiri dituntut di negara sana itu menguasai bahasa Mandarin dengan baik supaya warisan dari Taoisme, dari Konfusianisme dan sebagainya itu dapat dihayati dengan baik. Walaupun sepolitiknya ideologi mungkin ideologi komunisme, tetapi pengalaman saya di sana itu warisan tradisi lama 5,000 tahun dikembangkan dan itu menjadi asas sehingga melihat suatu persamaan yang cukup menakjubkan dan mengharukan, persamaan budaya Melayu dan Melayu dengan budaya tradisi di China. Kerana saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih mengamalkan sebahagian tradisi China ya. Itu juga misalnya soal orang Arab katakan. Tentulah budaya mereka itu akan banyak terjemah dalam bahasa mereka. Walaupun dalam soal kita di dunia kosmopolitan dan sebagainya itu kita tidak menafikan keperluan kita menguasai bahasa asing. Itu sekali lagi saya bercakap tentang soal konteks lah. Okey. Baik. Kita menyentuh elemen-elemen budaya dalam bicara kita malam ini, dalam kita meraihkan Aidilfitri, dan salah satu daripadanya ialah bahasa. Kerana itu saya difahamkan Tok Sri juga ada puisi, hadiah puisi untuk kita. Ini puisi raya ke? Puisi raya. Puisi raya. Itulah dia. Bagaimana cantiknya agama, budaya dan bahasa itu bersatu dalam satu puisi 30 saat, betul tak? Ya, daripada buku Mula Saya Mencari Makna Diri. Mencari makna diri. Nak tajuknya pun Kembali Fitrah. Aidilfitri, Kembali Fitrah. Kita dengarkan sama-sama, kita hayati sama-sama deklamasi. Kalau diiringan muzik boleh lah. Baik, okey. tak apa. Silakan muzik. Kembali Fitrah. Ku angkat munajat kepada Ilahi. Semoga Syawal menjadikan kita lebih mengerti akan diri dan kehidupan nan hakiki. Syawal membawa diri kembali ke fitrah, kepada jiwa yang menyerah, berjanji kepadanya di alam arwah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semoga Ramadan yang mencanai perisai akan terus membentengi diri dan menjadi rantai untuk diri patuh tunduk memenuhi ikrar. Ini saja 11 tahun yang lampau saya hasilkan di Beijing. Okey. Semasa itu merantau ke Kelana. Saya ditugaskan sebagai penyandang kursi penyanyi Melayu. Raya di Beijing lah masa itu. Ada berapa tahun juga saya berada di sana. Dapat menikmati Sambutan Hari Raya bersama dengan masyarakat Hui, masyarakat Islam.
di negara China. Okey, baik. Terima kasih Datuk Seri atas deklamasi puisi yang eksklusif untuk Ruang Bicara Khas Syawal. Saya nak tanya sebenarnya sepanjang kita bercakap ni, mata duk tengok je tengkolok hijau ni kan. Memang Datuk Seri tengkolok sepanjang masa ataupun ada acara tertentu kerana banyak kegiatan berkaitan dengan puisi, sastra, bahkan bahasa. Saya lebih selesa sekarang bertengkolok dalam tentang seminar yang moden pun kadang-kadang saya bertengkolok juga. Raya? Akhir raya mungkin tahun ini. Ya, ini bergantung pada suasana juga. Okey, baik, baik. Sebelum kita berakhir, mungkin kalau boleh kita dengarkan sedikit ucapan raya Cik Edin dan juga Datuk Seri. Dimulakan Cik Edin. Ya, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada saudara-saudari saya yang beragama Islam. Cukup tak? Cukup tak? Dari segi bahasanya tu. Cukup. Okay. Edi ni namanya pun Adin tadi kan. Yang penting maksudnya tu dan juga niat hasratnya itulah yang nak ditampilkan. Datuk Seri silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf dari batin kepada kaum kerabat, saudara mara saya, sahabat anda jauh dan dekat di dalam negara dan pada rakan-rakan yang bukan Islam, kerana Islam menuntut persaudaraan manusia sejagat. Mudah-mudahan Hari Raya pada tahun ini, sudah 2 tahun kita terkurung, akan dapat diraikan dengan penuh rasa keberkatan dan rasa kesyukuran. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya Encik Edin Khoo dan juga Profesor Datuk Seri Dr. Awang Salim kerana bersama-sama kami malam ini, malam raya ya, bercakap tentang banyak perkara dalam kita nak menyambut Aidilfitri. InsyaAllah kita jadikan ia betul-betul bermakna kali ini sebagaimana kita mengharapkan ia memberikan makna yang besar berbanding dengan 2 tahun kita tidak meraikannya seperti mana sebelum ini. Terima kasih kita ucapkan untuk anda juga yang sedia menonton kami di Ruang Bicara. Jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syarina. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Jaga diri, jaga SOP. Jumpa lagi pada lain masa.